A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kepada kita untuk sama-sama berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan kita semua sangat-sangat berharap nanti apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai tetamunya lagi, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Seperti biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Kita telah pun membaca sehingga sampai kepada tajuk tanda-tanda penyakit hati dan bagaimana rawatan setelah kita mengenali keaiban yang ada pada diri kita sendiri. Sambungannya, penyakit hati adalah perkara yang tersembunyi, kadang-kadang tidak disedari oleh tuannya sendiri. Payahnya penyakit hati ni sebab dia penyakit tersembunyi. Kita ada rasa sakit hati, tapi kalau kita pergi ke klinik, tanya doktor, doktor tanya, ada sakit apa ni tuan? Kalau kita kata dekat doktor, saya ni ada sakit dengki, minta doktor apa ilmu yang doktor belajar tu, macam mana nak rawat orang yang ada sakit dengki ni, maka tentulah doktor di klinik tak boleh nak bagi cadangan ubat yang perlu diambil ataupun yang perlu diberi untuk menghilangkan penyakit dengki, kan? Sebab penyakit dengki ni penyakit tak nampak tuan-tuan, kalau tidak dizahirkan. Pada setiap orang ni ada dengki, tinggal lagi kuat dengan tak kuat je dengki itu. Kalau dia tak kuat, maka insya-Allah pemilik hati yang dengki ni dia akan cover sehingga orang lain tak perasan sebenarnya dia dengki juga dekat orang lain. Cumanya kalau penyakit dengki ni sudah melarat, dah parah, tak boleh nak disembunyikan lagi, sehingga akhirnya terjelma ataupun orang lain boleh perasan kuatnya dengki yang ada pada seseorang ni.
Pasal apa? Penyakit dengki itu sudah kritikal kepada diri orang yang ada penyakit dengki itu. Jadi sebab tu kadang-kadang kata Imam Ahmad Ibn Qudamah rahimahullah, tuan yang mengidap penyakit yang tersembunyi ni, dia pun tak sedar. Dia nampak penyakit tu dekat orang. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Tapi pada diri sendiri tak nampak. Maka sebab itu kita kena ada teman yang soleh, teman yang baik. Kan? Teman yang baik dia akan ingatkan kita, ustaz salah ni. Tu baik tu teman tu. Dia boleh tegur kita. Kalau kita salah, dia boleh ingatkan kita. Dia boleh betulkan balik kita. Kan? Kalau ada orang yang tegur kita, betulkan kita, nasihat kita, inilah sebenarnya teman yang baik tuan-tuan. Kena pegang dia elok-elok. Jangan lukakan hati dia. Cumanya dalam kalangan manusia ramai, kalau ada yang tegur dia, nasihat dia, siap dia. Kan? Dia akan ban kawan yang tegur dia ni. Lepas ni, kalau nampak dia daripada jauh lagi, dia cuba mengelakkan diri. Pasal apa? Kawan dia tu busy body. Kan? Asal nampak kita, mesti nak bagi nasihat dekat kita. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, dialah orang yang sepatutnya kita pegang dia sungguh-sungguh. Jangan berpisah dengan dia. Cari jalan untuk berdamping dengan dia. Kerana apa? Kita selamat bila bersama dengan dia. Selamat apa? Selamat daripada kita berterusan melakukan perkara-perkara yang tak baik ni. Kan? Kita perlu ada cermin untuk nak tengok diri kita macam mana. Kalau tanya kita, kita akan jawab kita okey je. Kan? Orang yang jadi cermin kepada diri kita, dia akan bagi tahu, tuan Haji ni begini. Dia akan bagi tahu kalau yang sebenar. Kalau yang mengampu, mengipas, yang tak jujur, maka dia akan sorokkan perkara-perkara aib yang ada pada diri kita. Nanti dia akan buka bila kita gaduh dengan dia. Bila kita bermusuh dengan dia, maka waktu tu dia akan gunakan senjata tu untuk nak tembak balik semula kita. Sedangkan dia tahu keburukan, kelemahan, keaiban yang ada pada diri kawan dia. Tapi kerana tidak jujur dalam bersahabat, tidak jujur dalam berkawan, kan, maka dia tak cakap yang sebenarnya. Jadi dalam kalangan manusia ni yang banyak yang macam ni lah tuan-tuan. Dia kawan, tapi ada maksud di sebaliknya. Ada udang di sebalik mi. Kan? Sekarang kalau dia cakap yang sebenar, elok-elok sebelum ni kawan tu makan dengan dia, kawan tu belanja kita. Tapi kerana kita ni jujur sangat cakap, boleh jadi esok kawan kita ni tak belanja dah kita. Kawan kita ni tak ajak dah kita minum pagi-pagi. Tu tanda. Kita boleh kenal tuan-tuan. Kalau dia ajak lagi super biasa, maknanya okey lah, dia sukalah tu. Kalau kita bagi nasihat dekat dia, dia ucap terima kasih banyak-banyak pasal kerana ada kawan yang menjaga diri dia, memelihara diri dia daripada terus melakukan perkara yang tak betul tu. Ini menyebabkan dia lalai daripadanya. Sekiranya disedari, sukar pula baginya untuk terus bertahan. Kalau dia perasan pun dia ada penyakit tu, ramai yang tewas. Ramai yang tewas. Sebab apa? Sukar untuk dia terus bertahan kerana menelan ubat yang pahit. Ubat dia pahit. Kerana jenis ubatnya ialah melawan keinginan hawa nafsunya sendiri.
Nak lawan hawa nafsu sendiri ni susah tuan-tuan. Kan sebab tu bila sahabat-sahabat balik daripada satu peperangan, Nabi kata kita tadi balik dari satu peperangan yang kecil. Sekarang ni kita akan berhadapan dengan peperangan yang besar. Kan? Peperangan kecil dia kata ramai sahabat kita ada yang mati, ada yang luka. Tapi Nabi kata tu peperangan kecil. Sekarang ni kita akan berhadapan dengan peperangan yang besar. Apa maksud dia? Peperangan yang besar itu ialah peperangan untuk berlawan dengan nafsu. Ramai orang tewas bila berlawan dengan nafsu dia sendiri. Sebab nafsu tu ialah kita, diri kita ni lah, kan? Bila sebut nafsu ni, nafsu tu ialah diri kita sendiri. Contohlah tuan-tuan, kita tahan nafsu kita daripada makan banyak. Siapa yang tak boleh makan banyak? Kita lah, kan? Teringin nak makan itu, kita tahan, makan sikit je. Kita jenis selera makan tajam. Tolak batu, kayu, besi, plastik, kaca je yang kita tak makan. Yang lain membujur lalu, melentang patah, semua sapu. Tiba-tiba dalam usaha untuk kita nak kontrol nafsu ni tadi, kita sekat keinginan selera yang tajam ni tadi. Walaupun kita selera lagi ni, tapi kena stop dah, kan? Siapa yang kena stop tu? Kita sendiri tuan-tuan. Maka untuk nak rawat ni, dia perlu kepada mujahadah yang bersungguh-sungguh. Kalau setakat hangat-hangat teh ayam tak jadi. Mesti betul-betul dia nekat nak berubah. Kalau sekadar sebut di mulut nak berubah tapi tidak bersungguh-sungguh, maka tak jadi tuan-tuan. Sebab usaha nak rawat dia ni susah. Kalaupun dia tahu, contoh saya tahu dalam diri saya ni ada penyakit busuk hati, ada dengki, kan? Kita tahu penyakit tu ada dalam diri kita. Try rawat. Susah tuan-tuan. Sebab tu, kan, ada orang dia nak ubah diri dia secara tiba-tiba, drastik. Demam. Tiap-tiap hari mengumpat. Tiba-tiba dia tahan diri dia daripada tak mengumpat. Tiap-tiap hari ceria hidup dia pasal boleh mengumpat. Tiba-tiba hari tu dia tahan diri dia. Kau nak mengumpat, ustaz nak mengumpat, tahan dulu. Tahan diri dia dulu. Demam dia tuan-tuan. Nak boleh kalih itu mungkin seminggu, 2 minggu. Baru dia okey sikit. Macam orang merokok tuan-tuan. Dah biasa merokok sehari 2 kotak, tiba-tiba nak berhenti drastik, tak mau hisap sebatang pun, kan? Seminggu 2 tu demam dia, kan? Menggigil macam orang hisap dadah, kan? Tapi kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh, insya-Allah lepas 2 minggu, lepas sebulan, habis dah gigil tu tadi. Maka insya-Allah berhenti dah lepas tu dia merokok. Kan? Ataupun dia berhenti slow-slow, daripada 2 kotak dia tinggal sekotak. Kan? Daripada sekotak tinggal beberapa batang saja. Dia isap dalam masa sebulan. Daripada beberapa batang isap 2-3 kali je. Tak cukup, tak sampailah sebatang tu. Isap 2-3 kali sedut, lepas tu dah. Kan? Tu dalam masa sebulan. Lama-lama dia boleh tinggalkan. Lama-lama dia boleh tinggal. Lama-lama tu berapa tahun? 5 tahun. Dia kata, kan, saya dah try nak berhenti merokok ni ustaz. Alhamdulillah, ni tahun yang ke-10 baru berjaya. Alhamdulillah. Ada orang dia bagi tahu, saya ni memang dah ada azam nak berhenti merokok. Itulah dia kata, sampai akhirnya Allah takdirkan pada dia jadi tetamu Allah. Boleh buat umrah, balik umrah tak rasa teringin dah nak merokok. Berapa tahun tu, ya?
Bertahun-tahun tuan-tuan, berbelas-belas tahun dia ada azam nak berhenti tapi tak boleh berhenti. Sehinggalah satu hari Allah takdirkan dia jadi tetamu Allah. Balik buat umrah dah tak nak dah. Baru berjaya. Lepas 2-3 tahun kita terjumpa balik semula dia. Dia sebut dekat kita, saya lepas balik umrah ni antara benda yang saya boleh bangga lah ustaz, dia kata, saya dah tak merokok dah. Bahkan bukan saja tak merokok, orang merokok dekat dengan dia pun dia tak boleh, berasa nak pitam. Dulu dia yang merokok kan, sekarang ni orang datang merokok dekat dia, dia pun tak boleh. Alhamdulillah, maknanya berjaya. Sebab apa? Ada azam sungguh-sungguh tu tadi. Tapi tidak mudah tuan-tuan. Bukan senang lah kita nak berubah ini. Sekiranya dia mampu untuk terus bertahan dan bersabar, doktor pakar untuk mengubati dia, sukar untuk ditemui. Kan? Boleh sabar ni kan? Boleh nak sabar, insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh bertahan. Kan? Sekiranya ada doktor yang pakar untuk merawat sakit dia, tapi doktor yang pakar ni pun sukar untuk nak dijumpai. Sebab doktor yang dimaksudkan ini ialah ulama. Ulama tuan-tuan. Sebab apa dia kata doktor yang dimaksudkan yang kita suka nak jumpa tu ulama? Sebab kita tengok ulama apa macam tu juga. Ada juga di kalangan ulama yang dia tu ulama tapi kan tidak serupa bikin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar kepada orang yang bercakap tapi dia tak buat. Sembang je, buat tak. Ni saya bimbang juga tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah doakan saya. Kan? Biar ustaz kita ni cakapnya serupa bikin. Jangan cakap tapi tak bikin. Cakap berdega-dega tapi buatnya tidak. Kan? Ni tuan-tuan tolong doa sama kat ustaz. Kat ustaz-ustaz kita semualah kan. Doktor yang berpenyakit ini pula dia jarang mempedulikan rawatan untuk diri sendiri. Dia duduk bagi nasihat je kat orang. Diri sendiri dia tak peduli. Dah. Kadang-kadang orang boleh nampak diri dia sendiri rosak. Tapi dia tak peduli. Dia tak peduli ke diri dia. Dia peduli ke orang lain. Ada tak macam tu? Kan? Debu dekat mata orang dia nampak. Pokok di mata sendiri tak nampak. Kalau peribahasa kita orang Melayu ni, kuman di seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Tapi jangan salah baca. Kuman di seberang laut nampak gajah, maksud lain lah. Kalau salah baca tuan-tuan kan. Kuman di seberang laut nampak, kuman tu kan kecil. Tapi punya hebatnya dia, walaupun jauh begitu dengan kecilnya boleh nampak dia. Tapi gajah yang besar tu duduk depan mata dia tak nampak. Tapi kalau salah baca, kuman di seberang laut nampak gajah. Maksud dia lain kan. Tu bukan kita yang tengok, tu kuman yang tengok kan. Kalau salah baca dia jadi maksud lain. Baik. Doktor yang berpenyakit ini dia jarang sekali mempedulikan rawatan untuk diri dia sendiri. Sebab itu penyakit tersebut menjadi bertambah parah dan ilmu-ilmu berkenaan dengannya juga semakin pupus. Ya, akhirnya orang tak membicarakan berkaitan dengan penyakit hati ni. Kan? Dah jadi kalih dah. Ngumpat, dengki ke orang, busuk hati, tak senang tengok orang lain senang, dah kalih dah. Tambah-tambah kita sekarang ni tuan-tuan kan, kalau dulu nak mengumpat
kena ada orang lawan dengan kita kan. Sekarang kita boleh mengumpat tak tanpa ada orang? Boleh. Dulu kalau kita nak berperang, berpedang, berparang, kita kena ada orang yang lawan dengan kita. Sekarang tak payah tuan-tuan. Kita daripada Sunggala ni, kita boleh parang orang yang duduk dekat Kota Baru, contoh dia. Hanya dengan menggunakan lidah digital. Lidah digital. Lidah kita ni memang tak sampai, tapi kalau lidah digital, sejauh mana pun kita boleh tembak orang tu. Kan? Menggunakan lisan dengan cara yang bukan sebenarnya. Dulu kalau kita nak berkelahi ke, nak bergaduh ke, kena ada orang yang bergaduh dengan kita berdepan ni. Secara mendada, baru boleh gaduh. Ini duduk dekat sini, gaduh dengan orang dekat Johor contoh dia. Macam mana? Kan, dulu memang tak boleh, tapi sekarang dah boleh dah. Orang tu duduk dekat Johor, kita duduk sini. Boleh ke kita nak gaduh dengan dia? Boleh tuan-tuan. Kita cakap lah apa yang kita nak cakap kan. Kawan tu baca, dia pun balas balik semula. Kawan tu duduk kat Johor ni misalan lah, punya jauh kan. Kawan tu pun balas balik semula. Kita baca, tak boleh jadi ni, balas balik semula. Kita duduk kat Sunggala, kan, bertikam lidah dalam talian kan. Tak perlu berdepan dah sekarang ni, kerana keadaan teknologi yang canggih itu. Kan? Orang boleh buat apa saja kalau sekiranya tidak dipandukan dengan iman. Dengan adanya teknologi ni, makin cepat, makin laju. Tambah-tambah pula, ada pula yang follow kan. Dia pula bagi ayat-ayat macam mana nak bantai kawan kat sana tu. Kita pun ambil senang je, copy paste kan, ataupun share je terus. Padan muka dia. Tak payah kita nak memikir nak cakap apa ni. Tak payah tuan-tuan kan. Senang kerja. Alangkah baik kalau sekiranya dalam konteks yang contoh, saya dapat maklumat majlis taman-taman syurga kan. Tuan-tuan pun dapat. Bila kita dapat, masing-masing ada peranan tuan-tuan. Apa peranan orang yang dapat mesej tu? Dia tolong sampaikan kepada kawan-kawan dia yang nombornya ada dalam telefon kita. Kawan-kawan kita tu bukan kawan-kawan kepada kawan-kawan kita yang lain, kan? Boleh jadi kawan kita tu, kita je yang kawan dengan dia. Maka tuan-tuan, kalau kita dapat mesej contohnya majlis taman-taman syurga, hadirlah kan, bagi yang berkelapangan. Kita pun share dengan kawan-kawan kita yang lain. Semua orang ambil tanggungjawab untuk nak menyebarkan. Bukan hanya seorang berdua saja misalan. Sehingga maklumat majlis ilmu taman-taman syurga ni, semua orang dalam kampung tu boleh dapat. Kalau sekiranya digunakan teknologi itu untuk nak sebarkan kebaikan dengan cara yang pantas, mudah, kan? Tak perlu dah nak kita pergi daripada rumah ke rumah. Macam kita jemput walimah urus kan, sekarang dah tak pakai kad dah. Tak berapa ada dah orang pakai kad sekarang ni jemput walimah urus. Semua pakai tu jemputan digital. Blast 10,000 sampai. One click. Dah senang kan. 10,000 sekali tekan, semua orang dapat. Dulu sebulan, 3 bulan pergi rumah ke rumah kan, nak hantar kad ni, jemput datang apa semua. Yang datang 500 kan. Penat kita ni datang rumah orang, 3,000 ni jemputan, yang datang 500 kan. Sekarang ni blast, kerja paling senang. Gunakan teknologi kan, ada sistem ni kan, masjid banyak guna.
Guna kaedah apa, SMS secara blasting kan, broadcast. Tekan je satu kali tu semua orang dapat. Kalau dalam kampung tu ada 5,000 orang, sekali tekan, sekali send, 5,000 orang tu akan dapat. Ini makna kalau digunakan teknologi yang canggih ni kepada yang baik, ya, maka akan insya-Allah jadi baiklah. Natijahnya akan jadi baiklah. Sekali orang dapat dia tak pergi lagi, tak apa. 2 kali dapat tak pergi lagi. Dah sebulan dah dapat mesej tu. Kalau tak pergi lagi, kalau dia ada maruah, dia segan nak jumpa dengan manusia. Kan? Dah sebulan dah, pengurusi tekan, imam tekan, setiausaha tekan, tuan-tuan tekan, ya. Tiap kali tuan-tuan tekan, kita tekan, mesej tu akan masuk dalam telefon dia kan. Sebulan tuan-tuan. Kalau tak datang lagi, ya, segan dia. Akhirnya dia akan datang kerana segan tadi. Tak boleh jadi ni, kena datang lah, ya. Susah payah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita buat sistem, buat program, susun aktiviti, tiba-tiba dia ingat kita buat tak layan je. Nanti satu hari kita pun akan adakan masa perlu kepada orang-orang, kawan-kawan kita yang jadi jemaah ni. Bila masanya? Masa nak buat kenduri. Kau nak jemput orang, nak jemput imam, nak jemput tuan-tuan, kan? Bayangkan kalau dia sembelih seekor lembu, seorang pun tak datang makan. Tak ke haru dia nak menghabiskan seekor lembu tu? Kan? Kita ni nak tolong bagi perhabis daging lembu yang dia buat masak gulai ke apa tu kan. Kalau kita tak datang, tak habis. Kalau ada kematian, nak jemput kita tak datang, susah dia. Bukanlah maksud kita tak mau datang, tapi kalau kita tak datang, susah dia. Kan? Ada kematian, nak buat kenduri, akhirnya insya-Allah dia datang. Sambil-sambil tekan hantar mesej tu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada keupayaan, kita tidak ada daya untuk nak paksa orang datang. Serahkan pada Allah. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadik. Kita serahkan pada Allah, Tuhan kita, Tuhan mereka sama. Hati kita, hati mereka, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Kita tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Tapi kerja memang kita kena buat. Sebab itulah nanti jadi saham kita, tuan-tuan. Saham kita, dia datang sebab mesej kita hantar ke dia, menggerakkan hati dia untuk datang. Sembahyang berjemaah misalan, duduk dalam majlis ilmu misalan, mula dah tergerak hati untuk infak dalam tabung-tabung yang ada dekat masjid. Alhamdulillah, kan? Di samping masjid boleh tambah pendapatan daripada sumbangan-sumbangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang banyak di masjid, kan? Yang menghantar, yang karang mesej itu, kan, semua dapat bahagian. Semua dapat bahagian, tuan-tuan. Ya. Kita bukan susah nak karang-karang pun, yang susah tu yang nak karang tu. Nak buat majlis taman syurga, nak bubuh simbol tu simbol ni, payah, tuan-tuan. Itu kena orang yang ada kemahiran nak buat benda tu. Try bagi kita yang tak pandai nak buat ni, contoh macam saya tak pandai buat, seminggu tak siap lagi. Kan? Tahu mana nak cari simbol tu? Nya boleh keluar simbol gitu, simbol bintang, bulan, matahari, semua ada, kan? Cuba ustaz buat, seminggu tak siap. Mana ustaz mesej yang saya suruh buat hari tu? Itulah tak siap-siap lagi, pasal tak jumpa cari simbol. Tapi bagi dekat orang yang ahli, sekejap je, kan? Bagi kita yang tolong copy paste, lagi cepat. Lagi cepat, copy paste, send, kan?
Copy paste send terus sampai dekat kita punya kontak dalam telefon. Kalau dalam telefon kita ada berapa, takkan ada 2 je nama kan. Takkan ada 10 je nombor kontak. Saya yakin tak ada lah yang macam tu. Nombor kontak dalam telefon tu sampai tak larat kita nak type dah tuan-tuan. Ada seorang tu kawan kita pakai 3 nombor, 3 nombor kita save. Kan? Punya banyaknya kenalan kita dalam kontak tu. Inilah masa dia kita nak share bahan-bahan tadi menggunakan teknologi yang canggih sekarang ni. Dalam usaha kita nak dapat juga bahagian. Bahagian apa? Bahagian dapat pahala tuan-tuan. Adalah bahagian besok pahala kita kan. Tolong share majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga ni. Boleh jadi dengan sebab kita share ni tadi, Allah bagi hidayah kepada kawan-kawan kita. Kita tak tahu yang mana satu mesej yang kita hantar menjadi asbab kawan kita dapat hidayah untuk dia berubah. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita hantar je. Dan banyak dah kita tengok kawan-kawan kita yang dapat mesej daripada kita berubah. Kan? Kita tak payah jumpa dia pun, kita tak perlu berhadapan dengan penolakan kalau dia tak mau terima pun, dan kita tak akan jadi sakit hati tengok muka dia yang menunjukkan tak suka dengan mesej kita, sebab kita tak nampak pun. Kan? Kalau jemaah tabligh, contohlah tuan-tuan kan, dia pergi rumah ke rumah, dia berdepan dengan penolakan. Bayangkan cederanya hati dia orang. Dia nak ajak datang masjid, duduk dalam majlis taklim, tiba-tiba ada orang kata pergi. Contoh tuan-tuan. Bayangkan hatinya cedera tak? Dia bukan datang ketuk pintu, tuan nak minta duit RM10. Bukan minta sedekah. Dia nak minta masa sekejap, 5 minit je. Tuan-tuan ada tak pengalaman jemaah-jemaah tabligh datang, apa yang dia cakap? Dia ajak datang masjid. Tapi ramai yang marah kat dia. Kan? Pergi, tak mau dengar kan. Pasal tabligh je tolak awal-awal lagi. Sedangkan sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan tabligh ni, contoh dan ni bukan promotnya tuan-tuan. Saya nak ambil semangat gigihnya mereka ni. Gigihnya mereka buat kerja nak ajak orang datang masjid. Bukan semua orang boleh buat tuan-tuan. Kita yang ada dalam ni misalnya, try besok kita pergi 10 buah rumah. Kan? Kita bukan tabligh lah contoh kan. Kita pergi 10 buah rumah, tengok macam mana. Ketuk pintu, minta maaf tuan, saya ni bukan apa, minta maaf lah ganggu masa tuan. Saya nak minta masa 3 minit je. Nak bagi tahu dekat tuan, malam ni dekat masjid kita ada program, harap tuan dapat melapangkan masa untuk memeriahkan lagi majlis dekat masjid kita. Sekian, Assalamualaikum. Kan? Tu kalau boleh cakap tu kira okey lah kan. Tapi ada yang tak sempat cakap, dia suruh pergi dah. Kalau kita try buat, orang tolak, masa tu kita akan rasa tuan-tuan, sedih, kawan kita sampai hati dia tolak. Tapi grup jemaah tabligh ni dia dah tak ada hal, dia dah kalih dah. Kan, setakat orang halau keluar, halau tak mau dengar ni dah biasa sangat dah bagi dia. Kan? Jadi kalau orang tak mau dengar, dia pun pergilah. Dia tak ada hal, pasal dia dah selalu macam tu, berdepan dengan macam-macam penolakan ni. Tapi kita yang gunakan kaedah teknologi ni, kita tak ada bimbang tuan-tuan. Kalau orang tolak pun, ada apa kita nak kisah? Tak ada tuan-tuan. Ya? Kita hantar mesej, orang tak ucap terima kasih, tak apa, tak ada hal kita. Kan? Sebab kita memang dah biasa dah hantar mesej-mesej yang bersifat nasihat baik ni, tak ada terima kasih. Simbol pun tak ada, tanda good macam ni, tak ada tuan-tuan.
Walaupun sekadar semudah ABC kan. Nak tekan simbol ABC, apa, tanda tam macam ni pun tak payah nak fikir apa kan. Pun tak bagi. Tak apalah kan. Sebab kita bukan mengharapkan pujian daripada manusia. Manusia tak puji pun tak apa. Tapi yakin tuan-tuan, apa yang kita buat tu semuanya mendapat perhatian daripada Allah. Allah nilai. Allah nilai. Walaupun tak berjaya, Allah tetap bagi pada siapa yang buat. Kan? Kalau berjaya, Masya Allah, berlipat-lipat kali ganda lagi ganjaran kebaikan yang Allah nak bagi. Tapi kalau tak berjaya pun tetap dapat tuan-tuan. Sebab tu Abu Darda radhiyallahu an menyebutkan kalau kita buat urus niaga dengan Allah, tidak ada rugi sedikit pun. Bahkan sentiasa untung. Sekarang kita buat urus niaga dengan Allah. Kita guna telefon kita. Semua orang ada telefon. Mesej majlis-majlis ilmu yang diwar-warkan tu pun masuk dalam telefon kita. Kita pula share dengan kawan-kawan kita yang lain. Kan? Tapi kawan kita tu belutik je. Dia tengok tapi tak ada terima kasih. Tak apa tuan-tuan. Allah bagi dah ganjaran pahala tu. Kan? Allah tetap bagi walaupun kawan kita tak balas, kawan kita tak respon, kawan kita tak terima dengan baik penghantaran mesej masuk ke dalam telefon dia tu. Kan? Allah tetap bagi. Baik. Jadi oleh kerana ramai dah yang tak mempedulikan perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit tadi, akhirnya manusia melakukan amalan-amalan yang pada zahirnya kelihatan seperti buat ibadat kepada Allah. Dari segi zahir nampak macam beribadat, tetapi hakikatnya hanyalah adat kebiasaan sahaja. Ya. Inilah sebenarnya akar kepada penyakit itu. Sebab dah jadi kalih, akhirnya dah tak rasa berdosa dah. Tak rasa berdosa dah. Ya. Dah biasa dah buat maksiat. Jadi dah tak ada apa-apa dah perasaan terhadap maksiat itu. Sebab tu kita sebut dulu, kalau sekiranya dia ni tak pernah buat dosa, tiba-tiba sekali tu dia buat dosa, dia akan rasa besar salah ni. Pasal apalah dia buat dosa? Ya, orang tak pernah buat dosa, tiba sekali buat dosa tuan-tuan, dia rasa tak seronok. Itu tahap yang pertama. Tapi kalau orang dah berulang-ulang buat benda dosa, sedap pula dia kata. Ya? Kalau tak buat dosa ni macam tak sedap pula. Dah jadi macam tu dah. Tu berat tu. Ya? Tu yang kedua tu. Oleh kerana dah buat banyak kali dosa, maka akhirnya jadi sedap pula buat dosa tu. Dah tak rasa apa-apa dah bila buat benda dosa. Yang kali yang golongan yang ketiga, ni lagi teruk, naudzubillah min zalik. Ya. Kalau sehari-hari tak buat dosa macam tak syok dia kena buat dosa baru seronok hidup ni. Tu golongan ketiga. Golongan yang keempat, dia cerita dosa yang dia buat. Dia nak orang tahu dosa yang dia buat. Dosa apa? Dosa apa lagi yang dia tak buat, dan lepas dia buat, dia nak orang tahu dosa yang dia buat. Ini hak yang paling teruk sekali. Na'udzubillahi min zalik. Kita kalau boleh tuan-tuan, orang yang tak buat dosa, jarang-jarang terbuat dosa, kita menyesal lalu kita bertaubat. Nyesal kita buat dosa tadi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan, minta ampun dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, minta maaf balik semula dengan manusia. Tu sepatutnya. Sebab kita memang kalau boleh tak mau buat dosa. Tapi tuan-tuan, musuh kita tak berhenti untuk menghasut kita, tipu kita supaya kita buat dosa. Siapa musuh kita? Syaitan. Ya? Syaitan duk tengok je tuan-tuan. Tengok je ke ustaz.
Jaga ustaz. Siap tuan-tuan. Tak apa, kan? Hari ni kita menang. Tapi esok dia kata, kalau kita tak berwaspada, kita cuai, dia yang akan menang. Dia akan menang. Sebab kita selalu tak ingat kepada syaitan sebagai musuh kita. Kan? Kita kalau duduk dalam majlis ilmu ni, bukan tuan-tuan lah, kadang-kadang maghrib isyak tu kita rasa macam lama sangat dah. Lama sangat dah. Tapi kalau kita menyembang kat kedai kopi 3 jam tu sekejap je. Ada tak? Berasa tak macam tu? Pernah tak mengalami situasi macam tu? Kan? Banyak tuan-tuan. Kita kalau tengah sembahyang tak ingat Allah sangat, ingat ke macam-macam. Tapi kalau kita bersama dengan manusia, memang tak ingat Allah. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan kita kan, sambil duduk dengan kawan-kawan kita tu, tasbih jalan, subhanallah, 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 kan? Kita kena ada tasbih baru jadi. Kalau tak ada tasbih tu memang tak ada, tuan-tuan. Ini saya cakap secara umum lah. Walaupun ada orang yang dia tak ada masalah, duduk tengah khalayak ramai pun tetap berzikir walaupun tak ada tasbih. Sebab zikir tu di hati kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, selawat tak berhenti. Surah Al-Kahfi habis baca tiap-tiap hari. Walaupun duduk bersama dengan orang. Asal ruang sikit, dia buka surah Al-Kahfi, dia baca, habis surah Al-Kahfi. Setiap hari baca surah Al-Kahfi. Surah Yasin pun macam tu juga, setiap hari. Ya. Tapi ramai orang, termasuk saya yang cakap, tunggu malam Jumaat. Kalau tak malam Jumaat, kadang-kadang tak buka surah Yasin. Surah Al-Kahfi pun tak tengok. Bukan? Nasib baik ada malam Jumaat. Nasib baik ada hari Jumaat. Kalau tak ada malam Jumaat, tak ada hari Jumaat, ma'asalamah tuan-tuan. Mungkin setahun tak tengok surah Yasin. Tapi ada orang hari-hari surah Yasin, hari-hari selawat, istighfar, tasbih, tahlil, takbir, kan? Dia jaga percakapan dia, percakapan yang baik, yang baik-baik. Tapi ramai, termasuk saya, kan? Ni tuan-tuan kena tolong doa sama. Saya cakap je kan, tapi tuan-tuan kena tolong doa supaya kita sama-sama dapat kekuatan, bantuan daripada Allah untuk kita beramal. Ya. Untuk kita beramal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah lah. Banyak masa kita ingat pada Allah daripada ingat dunia. Kita terbalik, kita banyak masa ingat dunia pada ingat Allah. Kita pulun buat kerja dunia daripada buat kerja untuk hidup di hari akhirat. Sedangkan akhirat itu dunia yang kekal abadi. Kehidupan di dunia untuk seketika. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun tak larat dah tuan-tuan. 90 tahun tak larat dah. Makan kena bersuap, ya. Nak berak kencing pun tak boleh, nak pergi dah kat bilik air, kena orang tolong. 100 tahun adalah seorang dua lagi. Ya, 120 tahun tak ada dah. Tak ada dah. Ya, dunia ada tempoh. Kan? Tapi hak yang ada tempoh ni yang pulun sangat sampai lupa hidup untuk hari akhirat. Patutnya hari akhirat itulah yang diutamakan berbanding dengan dunia. Walaupun hari akhirat patut diutamakan, tapi jangan tinggal dunia. Jangan tinggal dunia. Ni kenapa ni? Kalau saya dengan pelajar saya, kenapa tak masuk kelas? Dunia je tu ustaz. Kan sedap dia jawab. Kenapa tak buat tugasan? Dunia je belaka tu. Kan? Kita cakap awak ni tak betul ni. Awak tidur tak? Tidur. Tidur tu dunia lah. Patut bila tak mau dunia jangan tidur. Pergi buang air tak? Kena buang lah. Dah berasa sakit perut, nak kencing ke, nak berak ke, kena pergi cari tandas. Pergi tandas tu dunia. Yang tu nya buat pula kan. Jadi kalau
betul tak nak dunia, jangan buat apa-apa, jangan tidur, jangan makan, kan? Jangan rehat, sebab rehat ni dunia, memberi kesedapan kepada tubuh, kan? Tidur rehat, kan? Makan sedap. Oh, bab makan tak ingat pula tu dunia. Kadang-kadang sampai lupa baca bismillah, kan? Tak baca doa makan. Yang buat macam ni tak masuk kuliah, tak buat tugasan, itu dunia je belakang ustaz. Jangan salah faham. Kita hidup dekat atas dunia, kena ambil lah juga barang yang diperlukan untuk kehidupan kita di dunia ni. Nak makan, kena kerja. Contoh kan, kalau dia pelajar, dia kena buatlah semua perkara-perkara yang berkaitan dengan dia untuk lulus, kan? Duduk atas dunia, kena buat kerja. Takkan nak minta menagih simpati dengan bantuan orang, ihsan daripada orang. Bila nak makan, ketuk rumah jiran, minta beras sepot, minta gula secawat, kan? Sekali minta mungkin lah orang boleh bagi, tapi kalau hari-hari, tunggu kita nak cakap apa. Termasuk rumah ustaz pun. Kalau dah muka dia hari-hari datang, kali yang ketiga, kali yang keempat, kali yang ketiga dah tuan-tuan, kita akan bagi tahu dah dekat dia ni, kan? Awak ni badan sado, tapi kerja malas. Cakap dah tu, kan? Maksudnya dah ada isyarat dah tu tak mau bagi. Lepas ni kalau datang lagi, kan, jangan harap kita akan bagi. Pasal apa? Sepatutnya dia kerja dengan usaha kudrat dia, badan sado. Lainlah kalau dia ni tak sihat, contoh dia, kan? Maka barulah kita kesian nak bantu. Ini tengok dia sihat, badan dia sado pada kita, kan? Kita tak berapa nak sihat, tapi dia datang minta ihsan daripada kita. Sekali mungkinlah kita boleh bagi. Kali yang kedua, minta lagi dia ni. Dah cakap macam tu, kan? Kali yang ketiga, kita bagi nasihat dengan cara yang baik. Kali yang keempat, dia datang juga tak mau bagi dah, kan? Sebab apa? Kalau bagi lemak dia. Senang lah dia, kan? Asal nak makan minta dengan kita, kerja malas. Sedap dah tu ayat tu, kan? Esok tak datang dah, pasal kita dah bagi dia peluru berpandu tu. Dah tembak dah dia hari tu. Hari yang kelima kalau nak datang lagi, memang siap lah dia, kan? Tu maksud dia, tuan-tuan, kita sebut, kan? Baik. Jadi kita insya-Allah akan sambung semula apa yang kita sebutkan pada malam ini berkaitan dengan penyakit-penyakit hati dan bagaimana untuk kita merawat. Tadi kita dah sebut dah sikit, kan? Dah tahu dah penyakit hati itu. Tapi dalam usaha nak merawat, kita akan menempuh halangan yang banyak, kan? Menempuh halangan yang tidak mudah lah untuk merawat penyakit-penyakit yang demikian, melainkan dengan ada kesungguhan mujahadah yang betul-betul, di samping doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa membantu, memberi kekuatan kepada kita, untuk merawat penyakit kita. Seumpama macam kita sakit dari segi zahir, kita akan cari juga rawatan. Pantang ada orang sebut, ustaz sakit ni dekat Johor, saya dengar cerita ada orang yang boleh rawat, pergi dia kat Johor, kan? Doktor-doktor kat sekitar ni semua habis dah dia pergi, tak serasi lagi. Lepas tu ada orang bagi tahu dekat sini, dekat situ ada yang boleh, pergi juga. Usaha dia beribu-ribu dah habis duit ni, tapi dia tak putus asa. Akhirnya dengan izin Allah boleh jadilah, kalau serasi dengan yang dia pergi itu, dia sembuh. Begitulah juga bila nak merawat perkara yang berkaitan dengan penyakit hati ni. Mana kalau try satu tak berjaya, try lagi, sehinggalah akhirnya dia akan mendapat kejayaan di dalam merawat penyakit hati ni tadi. Wallahu a'lam. Sekadar itu, minta maaf tuan-tuan andainya ada yang terkasar percakapan saya bersama dengan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan terhadap apa yang kita kongsikan pada
malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sempat kongsikan ada manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan juga kita semua sentiasa dalam keberkatan dan keredaan daripada Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.